Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama menurut Adia binti Muhammad Syahrir dari kelas C1. Kali ini saya katakan 4 surah. Ada surah pertama, surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Surah kedua, surah Al-Imran ayat 18. Yang ketiga, surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. Yang keempat, surah Al-Waqi'ah ayat 88 dan 9. Surah pertama, surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dekat sini diterangkan hati manusia hanya bergantung kepada Allah yang Maha Esa dan akan bebas daripada segala ikatan dan akan terlepas daripada segala belenggu. Surah ini juga menetapkan bahawa dialah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat 2, Allahus samad. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ini kerana dialah yang Maha Kaya, Maha Mulia dan Maha Mengasihani. Semua makhluk memerlukannya. Makhluk memohon rahmat dan keperluan mereka kepadanya. Dialah Allah yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna dan maha hebat. Ayat ini menafikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan pertolongan makhluk atau Tuhan yang lain. Dialah Tuhan yang sebenar, tiada Tuhan melainkan Dia. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dekat sini menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dan Maha Tunggal. Dia tidak melahirkan sesiapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sedia wujud sejak azali. Sifat Allah adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Ia tidak berubah-ubah mengikut situasi dan kondisi. Ia tidak didahului oleh sifat tiada. Ia tidak berbapa dan tidak ada sesiapa yang mendahuluinya. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dekat sini tidak ada sesuatu yang sejenis dengannya, tidak ada sesiapa yang menyamainya atau yang menyerupainya. Dia tiada teman dan tiada gandingan, tidak ada yang sebanding atau setara dengannya, sama ada dalam kewujudannya, dalam sifatnya, maupun dalam penciptaannya. Makhluk tidak mampu mencipta sesuatu yang sebanding atau setara dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah kedua, surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Terjemahannya, Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini menegaskan bahawa dalil-dalil yang menguatkan keimanan sudah begitu jelas. Allah menyatakan, yakni menjelaskan kepada seluruh makhluk bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia dan tidak ada juga sekutu baginya. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyaksikan ke atas keesaannya. Bahkan semuanya menyaksikan bahawa Allah tampil secara utuh untuk menegakkan keadilan melalui dalil-dalil yang kuat. Allah adalah satu-satunya penguasa dan pengatur alam raya ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dalam pengaturan dan penetapan hukum-hukumnya. Surah ketiga, surah Al-A'la ayat 1 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Ayat pertama, Sabbih isma rabbikal a'la. Terjemahannya, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Kat sini Allah memberitahu kita semua hendaklah sentiasa bertasbih menyucikan nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ayat ini adalah arahan kepada Nabi SAW dan umat Islam untuk mensucikan nama Allah, atau juga bermaksud meninggikan Allah sebagaimana yang sepatutnya. Ayat kedua, Allazi khalaqa fasawwa.
yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Kat sini, segala yang ada dalam alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Khaliq. Dan kemudiannya selepas dijadikan, Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan, seimbangkan dan letakkan semua pada tempatnya. Kalau kita yang jadikan alam ini, tentu tidak akan jadi begitu. Sampaikan keindahan dan kompleksnya alam ini, saintis pun tidak habis gaji lagi. Begitu hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ayat keempat, wallazi akhrajal mar'ah, dan yang menumbuhkan rumput-rumputnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu yang dia juga yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan ternakan kita. Ini adalah nikmat dan jasa besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam ayat ini, memang kita tidak makan rumput itu, tetapi ternakan kita memakan rumput itu, dan kita pula memakan ternakan kita. Ini adalah isyarat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi makanan kepada semua sekali. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita melihat makanan binatang ternakan itu dan beritahu kita, akulah yang menjadikan makanan binatang itu. Dan daripada surah Al-An'am, surah Al-Waqi'ah ayat 68 dan 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Sesungguhnya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamu-kah menurunkannya atau kamu-kah yang menurunkannya? Surah ini ayat 8 sampai 9 mengajak manusia untuk berfikir bagaimana air hujan yang jadi minuman kita. Apakah manusia menurunkannya atau Allah? Dapatkah manusia menurunkan hujan sekehendak hatinya, atau anda manusia dapat melakukannya? Apakah hasil mereka itu sempurna? Manusia seharusnya bersyukur atas turunnya air hujan. Manusia juga perlu bersyukur bahawa air hujan tidak ditahan oleh Allah. Dan untuk tetap di awal ayat 68 dan 69 ini mengajak manusia untuk berfikir bagaimana air hujan yang menjadi minuman kita. Apakah manusia menurunkannya atau Allah? Dapatkah manusia menurunkan hujan sekehendak hatinya? Atau andai manusia dapat melakukannya, apakah hasil mereka dapat sempurna? Manusia seharusnya bersyukur akan turunnya air hujan. Manusia perlu bersyukur bahawa air hujan tidak ditahan oleh Allah untuk tetap di awan. Manusia juga perlu bersyukur bahawa air hujan diturunkan oleh Allah daripada tempat tidak hanya di bawah, sehingga air tersebut tidak layak bersembunyi. Rasa syukur tersebut tidak hanya soal keberadaan air sahaja, tetapi juga sifatnya yang Allah. Setakat ini sahaja penjelasan daripada beberapa surah, daripada surah Al-Ikhlas, surah Al-A'la, surah Al-Waqi'ah dan juga surah Al-Ikhlas. Semoga dilanjutkan pada muka tarbiyah dan dakwah. Sekian, terima kasih.